Okey, apa yang munasabah dalam teori Darwin ni? Bila kita kata adalah kemunasabahan, maksudnya diorang ni bukan orang bodoh, dan mereka ni bukan orang jahat rata-rata lah. Saya tak katalah confirm tak ada konspirasi, kan? Kita nak nafikan ada konspirasi pun tak boleh 100%. Tapi kita kena ada sangka baik. Dan kita kenal saintis-saintis Muslim yang baik-baik, kerja dia bukanlah nak kerja dengan Dajjal ke, kan? Saja je nak menghancurkan Islam. They are convinced by it. And I've met some of them. Ustaz, saya bukan sokong teori ni sebab saya benci agama ke apa. Tidak. Ada siap kata lebih mendekatkan saya daripada Allah. Teori evolusi ni buat saya lebih kenal Allah. Macam mana gerak kerja Allah SWT di alam ini. Dan memang, theistic evolutionist dekat barat pun banyak kata macam tu. These are the signs of God. Evolution is actually one of the greatest signs of God, dia orang kata. So, untuk kita just tolak kata ini Dajjal, setan dan sebagainya, yeah, you can believe that. But be careful with your public statements. Especially if you orang agama. Sebab dia orang akan pandang you lekir dan dia akan ignore you. Akhirnya akan jadi segmented society. Saintis buat hal sendiri, agamawan buat hal sendiri. Kita tak nak perkara itu berlaku. Yes, kita boleh ada benda kita tak faham tentang sains. Kita harap kita ditegur dengan baik. Begitu juga sahabat-sahabat Muslim kita dalam sains yang mungkin ada salah faham tentang agama. Kita sampaikan teguran kita dengan cara yang terbaik dengan kritikan ilmiah. Okay? Apa yang munasabahnya dalam teori evolusi? Dalam teori evolusi ni ada satu assumption ataupun ada satu sangkaan dipanggil sebagai homologi. Ini benda awak cari online, awak dengar YouTube apa semua, awak akan dengar perbahasan ulama kita ataupun ilmu-ilmu Islam banyak fokus kepada homologi, homoplesi. Homologi, homoplesi. Homologi ni apa? Homologi ni adalah satu assumption ataupun satu sangkaan ataupun satu dugaan, anggapan bahawa organisma yang dekat dari segi dia punya apa kita boleh kata sebagai genetik dia dan juga dia punya penzahiran dia, fenotype dia yang dekat menunjukkan bahawa ia datang daripada leluhur yang sama. Tak kiralah sama ada immediate atau jauh ke atas. Dia mesti datang daripada satu sumber yang sama. This claim is not a foolish claim. Kita tak boleh buang tong sampah macam tu. Ini adalah satu dakwaan yang ada dalam realiti. Contoh, kita tengok adik-beradik, anak dengan bapa muka sama. Ataupun adik-beradik kita kata, oh ini abang kan? Lepas tu kita tengok, oh bapa dia ni pula muka lebih kurang sama. Perangai pun lebih kurang sama. Cara jalan pun lebih kurang sama. Ni mesti bapak dia ni. Nampak tak? Kita buat conclusion apa? Dia orang keluarga. Dua-dua orang ni datang dari bapak yang sama. Itu homologi. So the assumption of homology kita pun buat. Orang awam pun buat. So untuk dia orang extendkan kepada organisma, seluruh organisma ada dalam dunia ni, we may say that's a giant leap. Tapi at the base of it, dia ada kemunasabahan itu. Setuju tak? We do this every day. Anak saya pun selalu kena. Adik-adik ni muka macam mak ni. Dia akan terus kata, ni datang daripada leluhur yang sama. Nampak? We do that. So if we do that, what makes us think that they cannot do it? And when they extend it to all organisms, adakah itu tiba-tiba jadi absurd dan kita terus tong sampah kan? Saya kata tadi, ada kemunasabahan. Tapi kemunasabahan itu tinggi atau rendah, itu terbuka kepada perbahasan dan perbincangan. Cuma jangan perlekeh mereka. Tolong saya minta, jangan kita perlekeh saintis-saintis kita. Jangan kita perlekeh evolutionist di kalangan orang Islam. Jangan perlekeh. Tolong jangan perlekeh mereka. Because we need scientists. Kita perlu orang Melayu Islam kita ramai saintis. Walaupun kita tidak setuju dengan beberapa teori yang mereka bawa. Ini berlaku sejak dulu lagi dah. Kalau awak baca tentang Andalus, orang sibuk, oh perkembangan sains maju pada zaman itu. Tapi tahu tak, saintis-saintis ni, ada saja pegangan mereka yang tak sama dengan pegangan agama. Daripada dulu. Sebahagian mereka dibiarkan. Sebab mereka kata, this is what I get from ayatullah. You pun baca ayatullah. I also baca ayatullah. And this is my conclusion. You see, bukan I jahat. This is the conclusion that I reach. I may be wrong. You may be wrong too. Maybe you misunderstood what Allah said. Kan? Adakah saya nak kata teori evolusi ini benar? Tidak, sahabat-sahabat. Kita nak kena, saya nak ajak kita sama-sama adil. Okay? Sebelum kita kritik, sebelum kita tolak, kita ambil yang baik, kita respect apa yang should be respected, and kita criticize what should be criticized. Saya takut dan saya sedih bila saya tengok kalam-kalam orang kita menghentam teori evolusi, buku kawan-kawan kita yang keluarkan, ya, buku Genesis, buku manusia sebelum Adam. Bila kita baca, dia orang ni adalah manusia-manusia terhormat. Satu benda saya kena ingatkan benda ni. They are honourable people. They are people who take knowledge seriously. Dia orang ni yang dulu kat sekolah selalu top, insya-Allah. Yang belajar betul-betul, yang buat homework betul-betul. Bila cikgu tanya soalan, dia orang akan jawab betul-betul. And parents mereka pun take knowledge seriously. Kita ni yang mungkin dulu, malas belajar sains, apa semua. Kita tak ada hak untuk menghina mereka. Kita patut malu. Ni budak-budak belajar ni. Yang pergi universiti dan sebagainya. Paling tidak aku menghormati usaha dia. Paling tidak aku kena menghormati dia punya scientific endeavour. I may not agree with him. Susah untuk aku terima. Tapi aku kena terima dia berusaha. Ada sampai dah ambil PhD. Kita yang belajar tak habis, sekolah tak habis, tiba-tiba boleh kata ini semua agenda Dajjal. Itu biadab.
Dan itu adalah satu pemikiran yang memundurkan orang kita. Dengar daripada siapa? Ustaz saya kata Dajjal. Ustaz pun faham tak evolusi? Kena cek dulu, ustaz punya fahaman tu betul tak seperti yang disampaikan oleh mereka. Hanya kerana awak tolak, tak bermakna awak ada hak untuk strawmankan dia punya argument. Awak tak ada hak untuk gambarkan dia punya argument sebagai seperti apa yang dia tak cakap. Okay, we don't have the right to do that.